Okay, kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. So hari ini cikgu akan bincangkan mengenai bulatan lah. Specifically, okay. So kita, okay, Aman, kalau awak nak salin boleh salin, tak ada masalah. Okay, salin je. Tapi cikgu akan buat perlahan-lahan lah, so nanti memudahkan awak untuk salin. Okay, Aman. Okay, so kita pergi kepada bulatan. Okay, yang tadi macam Aman tadi, kalau siapa pelajar yang nak salin, tolong sediakan buku. Buku ke kertas kosong kan? Sediakan, at least korangnya ini boleh disediakan macam nota lah, nota awak kan. So bila nanti next class kita sambung balik untuk bulatan part 2, so kita boleh tengoklah soalan-soalan lain yang berkaitan dengan bulatan. Okay. Okay, so first thing first, kita kena tahu sifat-sifat bulatan lah. Sifat-sifat bulatan ni terdiri daripada jenis-jenis garisan. Okay, so kita ada pusat bulatan, kita ada jari, dan juga kita ada diameter, dan juga kita ada perentas lah. Ini sifat-sifat bulatan. Okay. Kalau yang panjang ni, okay, kalau cikgu buat garisan daripada hujung ke hujung ni, cikgu ulang. Okay, contohnya cikgu buat, ambil pen warna merah ni, cikgu buat daripada sini ke sini, okay, dan titik garisan tu melalui pusat bulatan di sini. Okay, so garisan warna merah ni kita panggil sebagai diameter. Okay, diameter bulatan. So ni dia diameter. Okay, so yang garis warna biru ni pula, warna biru ni daripada sini, okay, daripada pusat bulatan pergi kepada jejari. Okay, jejari bulatan ni, kepada lilitan bulatan ni kita panggil sebagai jejari. Okay, jejari. Okay, daripada pusat pergi kepada lilitan bulatan, iaitu garisan yang memenuhi ataupun dia punya perimeter bulatan ni, so kita panggil sebagai jejari. So yang E ni dipanggil sebagai lilitan lah, lilitan bulatan. Okay, so kita dalam uratan yang first yang tahu adalah jejari, dia punya lilitan, dan juga dia punya diameter. Diameter ni adalah garisan yang memusing ataupun memenuhi bentuk bulatan tu, ataupun sisi bulatan tu lah. Garisan yang mengelilingi bulatan tu. So bulatan tak ada sisi lah, dia mengelilingi. Dia tak ada bucu, dia tak ada sisi. So garisan yang mengelilingi bulatan tu dia dinamakan sebagai lilitan. Okay, yang O ni apa pula? Okay, yang O ni dinamakan sebagai pusat. Okay, dinamakan sebagai pusat bulatan. Okay, pusat bulatan. Right? Dan yang cikgu ambil warna hijau lah. Okay, warna hijau daripada sini, garisan dia daripada sini, dia hampir sama juga, daripada lilitan kepada lilitan juga, tapi dia tidak dia tidak melalui pusat bulatan. Okey, garisan yang tidak melalui pusat bulatan dinamakan sebagai perentas. Okey, dinamakan sebagai perentas. Okey,
pentas. So kita ada 5 benda yang awak kena tahu. Yang pertama adalah pusat bulatan. Okey. Yang kedua, dia punya diameter, iaitu daripada lilitan ke lilitan, tetapi dia melalui pusat bulatan. Jejari daripada pusat bulatan kepada lilitan, dan garisan mengelilingi bulatan ni dinamakan sebagai lilitan lah. Okey. So yang kelima kena tahu pasal perentas. Okey. So terima kasih kerana yang join, yang baru join tu, boleh onkan kamera tu. Okey, supaya cikgu dapat nampak kehadiran awak dalam kelas online ni. Okey. So hari ni kita dapat penajaan daripada Sheikh Lee. Okey. Awal cikgu bagi botol Sheikh Lee. Okey. So cikgu simpan untuk minuman nanti kalau cikgu haus. Okey. Sheikh Lee taja kita. Terima kasih kepada Sheikh Lee. Okey. So ni sifat-sifat bulatan. Sifat-sifat asas bulatan yang awak kena tahu. Okey. Okey, sifat bulatan lain yang awak kena tahu adalah berkaitan dengan sektor tembereng. Okey, so ni kita akan cikgu akan explain lagi. So kita ada beberapa jenis, ada lebih kurang 6 benda yang awak kena tahu. Okey. So dekat garisan yang kat luar ni, okey. So kita ada perkataan ni kat sini mesti ada, kita tahu mesti ada major dan juga minor. Apa beza antara major dengan minor ni? Okey, major ni adalah satu benda yang besar, yang panjang, lebih panjang daripada tu. Minor pula yang kecil lah. Okey, itu perbezaan antara major dengan minor. Okey, so setiap tembereng, sektor dan juga lengkuk ni kita ada major dengan minor dia lah. Okey, so kalau kat sini, macam kita tengok kat sini kan, kita ada garisan ni. Okey, garisan ni dinamakan sebagai lengkuk. Okey, kita bagai lengkung ataupun lengkuk lah. Okey, so memandangkan lengkung dia panjang, daripada sini dia membawa ke sini. So lengkuk dia besar berbandingkan lengkuk yang warna biru. Kalau cikgu lukis kat sini, berbanding lengkuk warna biru ni, dia menguasai ataupun lebih besar daripada warna biru tu. So yang panjang tu, yang warna hitam tu dinamakan sebagai lengkuk major. Okey, lengkuk major. Manakala warna biru ni kita panggil sebagai lengkuk minor. Okey, lengkuk minor. Right. So kita ada dua lah. Sekarang kita ada dua, lengkuk major dan lengkuk minor. Perbezaan antara lengkuk major lebih besar daripada lengkuk minor. Tapi dia ada dua je lah, lengkuk major dengan lengkuk minor. Okey, dalam kedudukan dia. Okey, sama juga dengan sektor. Okey, dekat kawasan ni, kalau cikgu buat ni, okey, nampak tak garisan dan satu bentuk kawasan berloret ni. Okey, ni kawasan berloret ni dinamakan sebagai sektor. Okey, dinamakan sebagai sektor. Memandangkan dia sektor dia adalah sektor yang kecil, kita boleh panggil dia sebagai sektor minor. Okey, sektor minor. Okey, dan yang warna hijau, kalau cikgu lukis kat luar ni, sebab dia besar, okey, semua ni warna hijau ni, so hijau ni dinamakan sebagai sektor major. Sektor major. Alright. So kita ada dua dah, baca dah.
Ada 4 dah. Dua lagi adalah sektor minor dan sektor major. Kau kena tahulah apa itu sektor minor dengan itu sektor major. Okay. Sektor ni dia mesti start dengan mesti ada dua je jari kat sini. Ada 2 je jari yang menghubungkan pusat bulatan dengan lilitan. Itu sektor lah. Okey. Satu lagi dinamakan sebagai tembering. Okey. Tembering ni bila dia berlaku? Bila ada satu perentas. Bila ada satu perentas di sini, kan kita belajar tadi perentas kan. Bila ada perentas, maka wujudlah tembering. Dalam bahasa Melayu dia tembering. Okey. So tembering apa ni kat sini? Kalau kecil, tembering minor. Kalau kecil tu tembering minor. Okey. Kalau besar dinamakan sebagai tembering major. So kita ada 6 benda ni. Tapi dia ada 3 lah. Yang teras utama dia adalah lengkuk. Okey. Lengkuk. Yang kedua dinamakan sebagai sektor. Okey, sektor. Yang ketiga kita ada tembering. Okey. Lengkuk, sektor dan tembering lah. Dan setiap satunya kita ada major dengan minor lah. So apa perbezaan antara lengkuk major dengan lengkuk minor? Lengkuk major lebih besar daripada lengkuk minor. Okey, sektor pun sama, sektor major lebih besar daripada sektor minor. Sama juga dengan tembering. Kita ada tembering minor dengan tembering major. Cuma perbezaan antara lengkuk, sektor dengan tembering ni, okey, macam lengkuk adalah kawasan yang adalah garisan lengkungan bulatan tu. Dia tak memenuhi satu bulatan tu. Satu bulatan tu dipanggil sebagai lilitan. Okey. Tapi kalau dia sebahagian daripada lilitan tu dinamakan sebagai lengkuk. So contohnya warna hitam ni kan, garisan warna hitam je lukis ni dengan garisan warna biru ni, so dipanggil lengkuk lah. Kalau bulatan penuh tu, garisan bulatan penuh tu kita panggil lilitan. Yang tadi cikgu ajar tadi kan, kita ada lilitan, pusing bulatan tu. So itu lilitan. Tapi kalau sebahagian kita panggil sebagai lengkuk. Okey. So kita ada sektor juga. Sektor dia mesti ada 2 je jari yang menghubungkan lilitan. So dicangkumkan oleh satu pusat, 2 lilitan dicangkum oleh satu pusat kepada lilitan dia. So maka wujudlah sektor. Okey, berbeza dengan sektor. Kalau sektor dia kena ada, dia mesti dua jari tu mesti kena kepada orang kata pusat bulatan. Tapi untuk tembering ni dia adalah perbezaan antara 2 tembering minor dengan major ni adalah dibahagikan kepada 2 bahagian oleh perentas. Okey, perentas. Okey, itu perbezaan antara sifat bulatan yang kita ada 3 iaitu lengkuk, sektor dan tembering. Ejaan dia TEMBERENG lah. So ini adalah sifat-sifat bulatan yang kita ada. Okay. So siapa nak salin dulu boleh salin dulu. Okay. Cikgu masa dalam 2 minit macam tu untuk awak salin sifat-sifat bulatan yang ada melibatkan lengkuk, sektor dan tembering. Jadi kita akan sentuh sedikit berkaitan dengan sifat-sifat dalam perentas pula lah.
kepada yang tengah mengikuti live cikgu di page Cikgu Mimi dan Facebook Cikgu Huzaimi A. Ghaffar. Okay, terima kasih kerana menonton live Cikgu Mimi ni. Okay, so yang dibawa khas oleh Iqra Team Solution, Iqra.my, satu company teknologi yang didaftarkan pada 2017 lah. So company ni dia boleh buat, dia develop satu website, dia boleh set up website, siapa berminat untuk buat website dia sendiri, siapa nak belajar buat website pun boleh. So boleh contact dengan contact person dia, Fairuz Kamila lah, Fairuz, Puan Fairuz di 0175200736. Dia Iqra.my ni dia menaja kelas kita pada petang ni. Dan juga Shekli. Shekli tu penaja jugalah. Okay, so baik. So maksudnya dah semua salinkan sifat-sifat bulatan ni. Okay, kita pergi pada sifat simetri perentas. Okay. So dalam sifat simetri perentas, kita pecahkan kepada empat bahagian lah, 4 bentuk. Okay, yang 4 bentuk yang pertama ni apa? Okay, yang pertama ni, sekejap tuliskan. So ini yang pertama, iaitu dinamakan sebagai pembahagi dua sama serenjang. Okay, pembahagi dua sama serenjang. Bila dia berlaku pembahagi dua sama serenjang ni? Apabila kita ada perentas. Perentas tadi juga jadi perentas kan? Garisan yang tidak melalui pusat bulatan. Itu dinamakan sebagai perentas. So kita ada A ke B, iaitu perentas AB, dan kita ada garisan O ke P, iaitu jejari. So OP ni jejari dan OP dengan AB ni dia berserenjang. Apa maksud berserenjang kat sini? Apa maksud berserenjang kat sini? Serenjang adalah bila mana ada dua garisan yang memintas pada kedudukan 90 darjah. Okey, pada kedudukan 90 darjah. So, makanya bila ada garisan di jari ni berserenjang dengan perentas ni, makanya daripada A ke B ni jarak dia adalah sama panjang. So maksudnya O ke P adalah jari. Okay, so dia berserenjang iaitu 90 darjah dengan AB, perentas AB. So makanya kalau kita letak kat sini, ni adalah titik tengah. Kalau kita letak warna M. So M kepada MB adalah samalah jarak dia. So dinamakan sebagai pembahagi dua sama serenjang. Yang kedua pula kita ada pembahagi dua sama serenjang juga. Tapi kita ada dua perentas yang bersilang pada pusat bulatan. Okay. So bersilang pada pusat. So dia akan jadi samalah. Cuma dekat sini kalau kita tengok perentas yang kita boleh letak kat sini, A kat sini AB, A, B, dan ni C, ni D. Okay, kita ada dua perentas iaitu AB dan CD. So yang ni adalah P dan ni Q. Jari OP dengan OQ. So dekat sini saiz AB dengan ataupun panjang AB dengan CD ni tak berbeza. So makanya dia punya saiz panjang yang titik tengah tu tak samalah. Okay, dia tak sama. Okay, melainkan kalau kita tengok yang belah kanan ni, benda sama. Okay, benda sama, tapi AB dengan PQ ni dia punya jarak dia sama. Makanya O ke M dan O ke N adalah sama. Dia cakap dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebalik
sebaliknya. Okay, so ni adalah dua sifat simetri perentas. Yang pertama, bila ada dua pentas, dia ada dua garisan, iaitu satu perentas dan satu jejari, dan bersilang pada secara berserenjang, maka jarak daripada A ke titik tengah AB adalah sama dengan titik tengah AB dengan B. So kalau kat sini kita ada AT kan. Okay. Kita ada AT kat sini. Cuba ke warna merah. Okay, AT. Dan warna biru dia TB. TB. Okay. So AT sama panjang dengan TB. So kalau gitu kita boleh tengoklah kenapa dia punya tu sama panjang. Okay. Dan last sekali kita pada nombor 3. Lompat tadi, nombor 3 ni. Okay. Dua perentas yang sama panjang mempunyai lengkuk yang sama. Tadi kita belajar lengkuk kan? Kita ada lengkuk minor dengan lengkuk major. Okay. So kalau bila ada dua perentas yang sama panjang, maka lengkuk yang melalui perentas ni, contohnya lengkuk AC dengan lengkuk PQ ni, dia punya panjangnya sama. Sebab dua perentas dia punya panjang perentas dia sama. AC panjang dia sama, PR pun sama. So macam lengkung dia ABC sama panjang dengan lengkuk PQR. Okay. So alhamdulillah dekat dalam Zoom ni kita ada berapa orang ni? Ada 14 orang. Okay. So siapa yang nak bertanya boleh kemukakan di ruangan chat. Tulis nak kena apa maksud berserenjang ni. Okay, berserenjang ni adalah dinamakan sebagai persilangan pada 90 darjah. Okay, itu maksud dia. Kalau nak tanya lagi, tanya je. Cikgu open for question semasa cikgu mengajar ni. Okay, so yang nombor 4 ni tadi cikgu dah terangkan, kita ada perentas yang sama panjang dan kita punya O ke M dan O ke N dia mesti sama. Okay, ni adalah jenis-jenis ataupun sifat simetri perentas. Okay. Tadi kita belajar mengenai sifat-sifat bulatan, sifat-sifat simetri perentas kan. So sekarang kita pergi kepada soalan dia. Macam mana kita menyelesaikan masalah ni lah. Okay, kita tengok soalan ni. Dalam bahagian di atas, O ialah pusat bulatan dengan jejari J cm. Jejari 13 cm silap. Okay, dia beri perentas KM. KM panjang dia adalah 24 cm. Cari panjang O ke P. O ke P ni cikgu dikiskan tebalkan. Warna dia warna biru. Okay, OP. So dia nak O ke P ni. Dia nak warna biru ni. Jarak yang warna biru tu OP. So macam ni kita nak cari OP ni. Tapi KM dia bagi tahu dah. KM ni 24. KM 24. Jadi dia cakap kalau dia adalah perentas dan berserenjang pada OL ataupun jari dia, maka M ke P dengan P ke K ni jarak dia mesti sama. So kalau kita buat kat sini, MP ni sama dengan 24 bahagi dengan 2. So sama dengan 12 cm. Ini kita dapat 12. Okay. Objektif kita adalah nak dapatkan dia punya panjang OP. So sekarang lagi satu dia bagi jejari. Jejari bulatan adalah 13.
So maksudnya O ke L, O ke K dengan O ke M ni panjang dia 13 cm. 13 cm. So, bila dah ada bentuk macam ni, kita ambil ni je. Satu bahagian ni je. Okay, satu bahagian ni dulu. Apa yang cikgu bulatkan ni adalah bentuk apa ni? Bentuk segitiga bersudut tegak. Okay, cikgu lukiskanlah segitiga bersudut tegak tu. Supaya membolehkan awak nampak macam mana kita nak selesaikan. Okay, so kita ada segitiga bersudut tegak. Cikgu labelkan yang ni O, yang ni P, yang ni M. Cikgu pusingkan kan? So kita dapatlah O, P, M. Okay, segitiga bersudut tegak. So macam mana kita nak cari OP ni? Soalan dia. Itu paling penting dalam soalan. Cari OP. So kita gunakan apa? Yes, betul Fatia. Gunakan teorem Pythagoras. Ni lah cikgu nak ni. Seorang bagi feedback bagus. Teorem Pythagoras. Okay. So kita ada 12 kat sini. So kita ada 13 di sini. Gunakan teorem Pythagoras. So OP sama dengan punca kuasa OM kuasa 2 tolak dengan PM kuasa 2. Kenapa kena tolak? Sebab 13 ni apa? 13 ni dia punya hypotenuse. Tu kena tolak lah. Selain daripada hypotenuse, kita kena tolak ni. Dia punya nilai dia. So, punca kuasa 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. So, 13 kuasa 2 kita dapat 169 lah. Okay. Tolak dengan 144. So kat sini kita dapat 25. So maka OP adalah 5 cm. Okay, nampak So gunakan apa ni? Teorem Pythagoras. So ni silibus tingkatan 1. Okay, form 1. Dia cakap kan. Nampak? Daripada bulatan kita ambil silibus form 1 yang bab akhir cikgu percaya ramai yang form 1 tu bab akhir dia agak dah lupa. Cikgu recap balik. Okay. Paling last ke kita ada teorem Pythagoras. So kita bawa masuk form 2. So masuk dalam bulatan pula tu. So kita gunakan dia punya idea ataupun konsep teorem Pythagoras untuk selesaikan masalah ni. Okay, dapat simple je. Okay, siapa nak salin boleh bagi 2 minit untuk buat salin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sure tadi? Siapa bertanya tadi? Tak cakap Assalamualaikum. Oh, okey. Tak nak tanya apa-apa Okey. So, apa khabar? Baik. So, kita sambung balik Itu awak join sebelum puasa. So, kita sambung balik kelas kita bulan 6 ni. Okay, so raya macam mana raya? Berapa banyak duit raya dapat kumpul? Ya, tak boleh tahu. Okay. Alright. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Macam mana kita nak selesaikan. Kita gunakan benda yang sama. Okay. Cikgu nak minta awak selesaikan soalan ni. Okay, baik. Siapa boleh jawab, cikgu bagi 1 bintang. Okay, siapa nak jawab, bolehlah
bagi jawapan tu dekat ruangan chat tu. Ataupun kalau siapa yang mengikuti cikgu dekat Facebook ni, Cikgu, bolehlah. yang BS tu cikgu. Cikgu, yang BS tu dia tegak. Jadi dah tahu dia 90 darjah kat situ. Betul, 90 darjah. Dia berseranjang. Dekat Betul. S dia kira 90 darjah, automatik 90 darjah. Betul. Betul sure. Ya. Okay, kita ada dalam rajah H tu tertypo sikit. Rajah di atas, O ialah pusat bulatan dengan jari 13 cm. AC sama dengan 12, cari panjang SB dalam sentimeter. SB kan. So apa kita kena buat? Tip dia, kita kena dapatkan panjang SO tu lah. OS. OS and then kita tolakkan dengan panjang jari dia. Itu akan dapat lah. So first thing first, kita gunakan teorem Pythagoras lagi untuk dapatkan OS. Dah dapat OS and then baru kita akan dapat SB ataupun BS. Cikgu, ABC dah ada jari kan? ABC je jari. Sila ulang balik. Syuk. ABC jari ke? Bukan. ABC bukan jari. ABC lengkuk. B je. B je cikgu, B je. O, B je jari. OC betul lah. je jari. Tak, OA pun sebab saya nampak dia macam tu. Ada sikit tu. Buat saya dapat. Betul lah. Okay, siapa yang nak tanya pun boleh tanya. Bukakan mic tu. Macam Syuk, okay, bagus. So boleh onkan mic. Nanti cikgu akan assist lah. Cikgu akan bantu awak. Cikgu, di antara B dengan O tu S lah cikgu. Dengan E dengan C S kan cikgu. Di antara you orang. Tengah tu. Di antara apa? Yang mana? Ulang balik. Kan ada BSO cikgu. BSO. Jadi S lah jadi tengah dia. Betul. S tu di tengah-tengah tu. S yang di sini. Yang ni S tu. Cikgu, A dan S jadi 6 cm cikgu. Betul. 6 cm. Sebab AC 12 kan. So kita buat sebab yang AC dengan OBS ni, OSB ni adalah pembahagi dua sama serenjang. So AS sama dengan SC. So macam Syuk cakap tadi, Sama. ya, dia sama. So tapi AC kita tahu 12 cm. So kalau sama kita bahagi dua lah. So AS dia sama dengan 12 bagi 2. So kita dapat 6 cm. So dan kita boleh dapat lah satu segitiga ni. Kan kita ambil segitiga bersudut tegak yang ni. A, S, O. Ini 90 darjah. Okay, AS dia 6.
OA 13 sebab dia bagi jari 13 kan. So kita dapatkan OS dulu. Oh, kita dapatkan panjang SB. Okay, siapa nak jawab? Boleh boleh type dekat chat tu apakah jawapan awak. Ataupun kalau nak onkan mic tak ada masalah. Boleh je. Cikgu benarkan. Okay, Syuk dapat apa Syuk? Tengah kira jap, dah nak siap dah jap. Tengah dah nak siap. Dia daripada 23 je. 23? Ke silap? Saya tersilap kira. Aduh, Silap kan? panjang sangat. Panjang sangat 23 tu. Panjang sangat kan? Okay. OS berapa? OS awak dapat berapa? OS tak pasti lagi. Tengah kira. Di situ saya silap sikit. Kesilapan. Tak guna pen. Asal tak guna pensel. Okay, kelas siapa yang dapat jawab? Boleh ni, boleh hantar apa ataupun type jawapan awak dapat apa? Okay, kita ada jawapan ni. 19. Okey, Akilah jawapan dia 19. Fatihah jawapan dia 11.5 untuk OS. Okey. Kita tengok betul tak? OS. Okey, OS kita tahu ni adalah bukan apa? Hypertext. Bukan sisi hypertext. Hypertext adalah OA. So kita kena tolak lah. Iaitu hypotenuse adalah 13 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2. So kalau kita buat kat sini kita dapat 169. Okey, tolak dengan 36. Okay, so kita dapat punca kuasa 133. So punca kuasa 133. So kita akan dapat jawapan dia dalam perpuluhan 11.53 cm. Okey. So Fatihah punya siapa punya? Fatihah Sarwa cikgu terima 11.53 untuk S lah. Tapi dalam soalan kita nak SB. Kita nak SB. So nak dapatkan SB, kita tahu OB ni adalah jari. So nak dapatkan SB adalah OB tolak dengan OS. So dan kita dapat 13 tolak dengan 11.53. Okey, 13 tolak 11.53. So kita dapat jawapan dia 1.47 cm. Okey. Satu. Fatihah
Kira balik. Bukan 0.47 1.47 sentimeter. Cikgu dah ingat formula saya salah, cikgu. Formula mana yang awak salah? OS saya ingat saya salah. Berapa betul? Saya ingat salah tadi. Okey, boleh salin dulu. Okay, so semua sini dah salin kan soalan ni. Okay, so kita pergi kepada soalan Cikgu jangan SB tak sempat salin. SB tolakkan je. 13 tolak dengan 11. Okay, so kita pergi 13 tolak 11 0.53 tadi. Okay. So next kita nak tengok soalan lain tapi berkaitan dengan jejari dan juga perentas lah. Okay, so dalam ajar di atas, O ialah pusat bulatan dengan jejari 13 cm. Okay, ni cikgu tersalah ni ayat dia. Okay, cikgu dia punya tu ada typo ni, dia punya soalan dia. Okay. Ajar menunjukkan cuba padam sikit. Okey, ini soalan dia. Ajar di atas menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O dengan jejari. Okey, so diberi bahawa PR sama dengan 40 cm, MR sama dengan 21 cm dan PR sama dengan KM. Okey, so perentas, kalau kita tengok kat sini perentas dia iaitu PR dengan KM ni sama panjang. Okey, PR dengan KM ni sama panjang. So cari parameter dalam cikgu jadi ada 40 cm cikgu. 40 cm sebab dia tulis lah PR sama dengan 40 kak. Yang macam mana? Sila.
Ulang balik. Kan dia beritahu dia kan tulis kat PR sama dengan 40 cm. PR sama dengan KM kat dia 240 lah. Ya, betul. PR dengan KM panjang dia 240 cm. Betul? So ni 40, ni pun 40 cm. Macam mana dengan MR? MR dia bagi 21. Okey. Dia minta apa ni? Dia minta cari perimeter. Perimeter dalam sentimeter pentagon OLMRQ. OLM mana? OLMRQ. Ni pentagon yang warna biru cikgu lukis tu. Okay. So kalau kita tahu OQ dengan PR ni adalah garisan berserenjang sebab dia bagi tulis kat sini 90 darjah. Dia tulis bentuk kotak ni kan. So dia 90 darjah maksudnya dia berserenjang. Dan OL dengan KM ni dengan Q sama jawapan enggak. LO dengan QO sama jawapan lah. QO nanti kena buat lah. Dia akan jadi sama jawapan juga. Okay, kat sini KL panjang dia akan jadi sama dengan LM dan PQ panjang dia sama dengan QR. Tapi kat sini kalau kita tengok sini PR 40, QR kita akan dapat berapa? QR kita akan dapat 20. Betul. Dapat 20. Dan LM akan dapat 20 jugalah. Sebab kita bagi 2 kan. 40 bagi 2 dapat 20 juga. So dekat sini yang kita perlu cari adalah apa? Yang kita perlu cari adalah OQ dengan OL. Tapi kalau memandangkan panjang PR dengan KM ni sama, makanya OQ mesti sama dengan OL lah. Dia sama. So kita tahu kat sini dia bagi jari dia 25 cm. Okey, sambungkan O ke R. Dan aku pakai warna hijau lah. Okey, O ke R. So, kalau kita sambungkan, kita akan dapat segitiga bersudut tegak. So sisi yang dapatkan OQ dah dapat dah. Kita gunakan teorem Pythagoras. So kita keluarkan sikit. Sekejap. Okay. Right. So ini adalah O, ini Q dan R. Okay, ini 90 darjah. So kita ada kat sini 20, kat sini kita ada 25. Okay, ada nanya ke OQ 15. Oh, lajunya. Oh, bagus. Fatihah Salwa ni. Laju bagus. So kita gunakan teorem Pythagoras. Kita buat OQ sama dengan punca kuasa 25 kuasa 2 tolak dengan 20 kuasa 2. So kita akan dapat 25 kuasa 2 dah berapa ni? So kita dapat, kalau kita tolakkan, so kita akan dapat 225. So kita akan dapat 15 cm. So kat sini 15 lah. OQ. So OQ dan OL adalah sama lah. Sama dengan 15. So kat sini OQ 15, OL pun 15. So makanya kalau nak dapatkan perimeter yang pentagon tu adalah, so perimeter dia adalah sama dengan 20 tambah 21 tambah 20 tambah 15 tambah 15. Okay, so kita dapat jawapan dia adalah 91. Okay, betul Fatihah. Bagus. 91 cm. Okay, so perimeter untuk pentagon dia adalah 91 cm.
Masa kau apa dah? Okey. So ini macam mana kita nak selesaikan ataupun nak jadi nak ni lah nak menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan bulatan tapi berkaitan dengan sifat-sifat bulatan dan juga sifat-sifat simetri perentas. Okey, minggu depan kita akan belajar macam mana kita nak kira luas dia. Luas bulatan, jari bulatan, lilitan bulatan dan juga luas sektor dengan luas panjang lengkuk. Kita akan belajar 4 benda minggu depan. So ini adalah asas kepada bulatan. Sebelum kita masuk minggu depan, kita akan fokus kepada macam mana kita nak kira luas. Luas bulatan dengan lilitan dia. Lepas tu luas sektor dan juga panjang lengkuk dia. Kita dah belajar tadi kan. Okay. So untuk tingkatan 3, sebetulnya ada lagi slide ni. Tapi soalan ni cikgu akan bagi kepada awak. Soalan 1 dan soalan 2 ni cikgu akan bagi awak dalam Telegram. Okey, cikgu minta awak selesaikan, siapkan dalam minggu ni 2 soalan ni. Okey. Cikgu So like. apa dia? Apa Syuk? Cikgu like. Cikgu like. Oh, okey. Dia ni dia slow internet dia. Okey. Tak apa. Nanti cikgu akan bagi sediakan video untuk awak tengok lah. Siapa nak tengok video boleh. Cikgu like. Tu cikgu. Ada apa belum kat awak? Okey. Tak apa. Nanti kita jumpa lagi minggu depan untuk kita belajar mengenai dengan topik dinamakan sebagai luas dan lilitan bulatan. Okey? Alright, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam.